مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran.
wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hass 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. إبراز سر المكنون بترجمة كتاب نور العيون في تلخيص السيرة الأمين المأمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Dan baginda disusukan sallallahu alaihi wasallam oleh Halimah binti Abi Zuwaid Al-Huzaliyah. Di sisinya di belah dada baginda. Baik. Jadi kita sambung berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mana kita mendengar ataupun kita membicarakan bagaimana keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beberapa peristiwa yang besar berlaku, iaitulah sebelum daripada 50 hari Rasulullah dilahirkan, berlakunya peristiwa Abrahah. Peristiwa bagaimana Raja Abrahah dan tenteranya ingin meruntuhkan Kaabah. Nah, jadi setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Ada setengah riwayat mengatakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan bersujud kepada Allah. Bahkan baginda itu telah pun dikhatankan dan telah tercabut tali pusatnya. Ini setengah riwayat yang disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. Dan di sana ada beberapa pertikaian lah. Ada setengah ulama yang mempertikaikan dari segi kesahihan cerita tersebut. Walau bagaimanapun tidak ternafi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan yang sempurna, di dalam keadaan yang benar-benar agung, benar-benar mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau kita tukarkan tarikh hijrah kepada tarikh Masihnya secara umumnya, secara takriban, bukan secara tepat, bukan, lebih kurang kita kata lahir pada 20 April tahun 571 Masihi di dalam rumah ayahnya. Jadi setelah Nabi dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah, Nabi lahir dalam keadaan yang yatim. Ayahnya telah pun bertemu dengan Allah terlebih dahulu, ketika mana bayi ini di dalam kandungan berusia 2 bulan. Maka ketika Nabi dilahirkan, Nabi hanya sempat menyusu dengan bonda dia Siti Aminah ni hanya beberapa hari. Setengah riwayat mengatakan 3 hari. Lalu disusukan oleh hamba kepada Abu Lahab yang telah dimerdekakan, iaitu Suwaibah Al-Aslamiyah. Jadi Abu Lahab pak saudara Nabi, di antara orang yang paling gembira setelah mana mendengar khabar Nabi kita ni dilahirkan. Sehingga disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menceritakan, setelah kewafatannya Abu Lahab, lalu ada di kalangan sahabat ni telah bermimpi. Di dalam mimpinya menceritakan tentang bagaimana Allah telah memberi keringanan. Allah Ta'ala
telah memberi kelepasan kepada Abu Lahab di dalam kuburnya pada setiap hari Isnin. Dia tidak diazab oleh Allah, dia tidak diseksa oleh Allah. Dek kerana gembiranya hati dia ketika mendengar lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, setara Abu Lahab ni orang yang kufur dengan Rasulullah, orang yang tak beriman dengan Nabi, tapi kerana hati dia suka, seronok, gembira dengar sahaja anak saudara dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan, maka dia orang yang paling gembira sekali, orang yang paling bahagia, sehingga dia memerdekakan hamba perempuan dia yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Dan Abu Lahab juga telah mengorbankan sebanyak 100 ekor unta kerana gembira hati dia, suka hati dia, sebagai tanda perzahiran kegembiraan dia tu. Bismillah, nah aku korbankan 100 ekor unta ni sebagai tanda aku gembira di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergembira dengan kelahiran Nabi ini adalah suatu perkara yang sangat dituntut, tanda orang yang bahagia, tanda orang yang suka di atas kelahiran Nabi. Jadi kata ulama, setara Abu Lahab tu yang kufur dengan Rasulullah, dia bergembira di atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, maka dia diringankan azab siksaan dia di dalam kubur. Hari Isnin dia tidak diseksa oleh Allah. Kenapa? Kerana hari Isnin itu adalah hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula hal keadaannya seseorang itu yang memang beriman kepada Allah, memang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia sentiasa bergembira di atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu kelebihannya lebih lagi. Setara orang kafir pun hak bergembira di atas kelahiran Nabi, dia diringankan siksaan dia oleh Allah Taala. Nah, orang hak tidak ada, orang panggil tak percaya, orang hak menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menentang tu bukan sebab dia tak sayang, dalam hati dia tu tak sayang. Bahkan Abu Lahab ini diceritakan dia tak boleh nak melihat wajah Nabi ini pada waktu yang lama. Sebab apa? Dia akan jatuh cinta, dia akan rasa sayang, dia akan rasa serba salah. Oleh kerana dia tetap nak berpegang dengan ajaran nenek moyang dia. Ego, kita kata, sombong. Sebab dia yakin dengan ajaran penyembahan berhala. Dia kata, oh ni hak sebenar. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Taala wahyu, jadi ketika tu dia tak boleh terima Nabi Muhammad ni bawa satu agama hak baru, agama supaya meninggalkan penyembahan berhala, agama yang mengajak untuk mentauhidkan Allah yang esa, Allah yang satu. Dia tak boleh terima tu. Sedangkan hak tu lah agama hak sebenar. Bahkan kalau kita tengok bagaimana kisah ketika pak saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Abu Talib ni adik-beradik dengan Abu Lahab, adik-beradik juga dengan Abdullah, ayah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Abu Talib nak meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan Abu Talib. Dia kata, wahai Abu Talib, marilah ikut aku mengucap 2 kalimah syahadat supaya aku dapat menyelamatkan engkau di akhirat kelak, supaya engkau mati dalam keadaan yang beriman kepada Allah. Lalu Abu Lahab ketika itu ada di samping Abu Talib yang dalam keadaan yang nasab. Maaf kalau cerita ni sudah diceritakan di sini, mana kita ulang balik cerita yang sama. Jadi ketika mana Abu Talib ni nak meninggal dunia, berlaku tarik menarik di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Lahab. Abu Lahab nak suruh Abu Talib ni mati dalam keadaan agama yang dipegang, agama yang dianuti oleh mereka. Sehinggalah qadarallahu masya'a, takdir Allah yang menentukan segala-galanya. Apa kata Abu Talib?
sesungguhnya aku mati di atas agama nenek moyangku, dan dalam masa yang sama ketika itulah roh Abu Talib ini dikeluarkan oleh malaikat maut. Malaikat maut mati dia dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Walaupun begitu, apa yang berlaku kepada Abu Talib, dia diringankan oleh Allah Ta'ala di dalam neraka dengan seringan-ringan siksaan. Saya paling ringan sekali dalam neraka. Oleh kerana apa? Kerana cinta dia kepada Nabi. Oleh kerana apa? Orang yang paling banyak mempertahankan jasad Nabi SAW. Orang yang paling memelihara maruah Nabi, menjaga keselamatan, keamanan Rasulullah SAW. Nah, orang yang banyak mempertahankan Rasulullah SAW. Cuma dia tak sempat nak mengucap 2 kalimah syahadah. Nah, mati dia dalam keadaan kufur juga kepada Allah. Maka apakah sasaran yang paling ringan yang Allah Ta'ala berikan kepada Abu Talib, iaitu dipakaikan kepadanya terompah ataupun kita kata selipar. Maka ketika mana dia memakai selipar daripada batu api neraka itu, menggelegaklah otak-otaknya di kepala kerana kepanasan api neraka. Itu seringan-ringan azab yang Allah Ta'ala sebutkan. Nah, lalu bila Abu Talib ini mati dalam keadaan kufur kepada Allah, maka Rasulullah ni sedih. Nah, sedih. Turunlah ayat Al-Quran. Berkata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak boleh memberi petunjuk, tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa sahaja hak kamu sayang, hak kamu cintai, hak kamu inginkan. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Ta'ala jualah yang memberikan hidayah, yang menggerakkan hati, yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, jadi kisah kepada Abu Talib ini, kembali Abu Lahab tadi. Nah, jadi Abu Lahab ni dia tak boleh tengok wajah Nabi. Kalau dia tengok wajah Nabi secara lama waktu, kerana kalau dia tengok, dia renung, dia tenung Nabi, hati dia akan rasa bergelora, berkucuh di antara rasa sayang dengan rasa benci ketika itu. Jadi bila dilihat pun dia hanya lihat lilah gitu. Kita kata lihat hanya sekadar tidak memandang wajah Nabi. Kalau bercakap pun dia akan melihat sudut yang lain. Kerana apa? Kerana cahaya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu sangat sempurna. Ketampanan Nabi SAW itu sangat tinggi, sangat mulia, sangat orang panggil menyeluruh. Baik. Jadi Nabi disusui oleh hamba kepada Abu Lahab, iaitulah Suwaibah al-Aslamiyah, untuk beberapa hari. Lalu Nabi diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah, seorang ibu susuan yang datang dari kampung yang kita panggil kampung apa ni? Kampung pedalaman di Bani Sa'id. Daripada kabilah Sa'diyah ataupun kabilah Hawazin. Jadi Nabi dibawa menetap di kampung tersebut. Beberapa perkara yang telah berlaku kepada Halimatus Sa'diyah sendiri, tunggangan unta yang dinaiki olehnya, kemudian segala hasil-hasil tanaman yang ditanam oleh suami kepada Halimatus Sa'diyah. Maka ketika mana Rasulullah SAW berada di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah, antara kejadian yang pelik ataupun yang ajaib ni kita panggil irhas, ni benda Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, sebelum Nabi cukup umur 40. Di antaranya unta yang lemah dan kuruh yang ditunggangi oleh Halimatus Sa'diyah menjadi cergas dan kuat ketika balik semula ke kampungnya setelah mengambil dan membawa Nabi Muhammad SAW, sehingga mengalahkan unta tunggangan-tunggangan ibu-ibu susuan yang lain.
untanya sampai terlebih dahulu daripada yang lain. Mana unta ni hak asalnya kuruh, hak asalnya lemah, jalan bunyi nyek. Nah, setelah mana Halimatus Sa'diyah menggendong, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kampung halamannya, ketika tu unta yang tadi asalnya lemah, asalnya kuruh, jadi semangat, jadi sehat, jadi kuat. Itu yang pertama. Kemudian dalam perjalanan ke perkampungan Bani Sa'ad, yang di tempat Halimatus Sa'diyah, dan ketika hendak menyusukan Nabi SAW, air susu Halimatus Sa'diyah ini terasa penuh, banyak. Jadi ada semua susu. Nah, dan ketika hendak menyusukan Nabi, sehingga air susu yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah ini mengenyangkan Nabi kita Muhammad SAW, bahkan anaknya yang turut menyusu dengannya, yang mana ketika awalnya sering menangis, nah, kerana kehausan sepanjang perjalanan nak pergi mengambil Nabi ni, anak dia ni nangis sama, jerit sama, baby, bayi biasalah, nangis tu sebab lapar nak pada susu. Dan dia ni masa tu sebelum menyusukan Nabi tidak ada air susu kering kita kata. Susu yang kering. Setelah mana dibawa Rasulullah menyusuinya, ketika tu air susunya tadi serta merta menjadi banyak, bahkan cukup untuk mengenyangkan Rasulullah dan juga anaknya tadi yang sering menangis kerana kehausan. Ini barakahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa yang lain juga ketika mana Rasulullah berada di rumah Halimatus Sa'diyah, yaitu suami Halimatus Sa'diyah ketika menghampiri untanya, puting susu unta tadi penuh dengan susu. Unta yang menjadi tunggangan kepada Halimatus Sa'diyah, unta betina, dan ketika tu unta tadi ni penuh dengan susu, maka dia memerahkan susunya dan meminumnya bersama isteri sehingga puas. Mereka tidur dengan nyenyak pada malam tersebut. Ini Masya Allah, kalau kita tengok. Dan ketika sampai di perkampungan Bani Sa'ad, mereka mendapati kambing-kambing mereka menjadi gemuk dan penuh dengan susu. Jadi binatang-binatang terakai, kambing-kambing yang diternak oleh Halimatus Sa'diyah bersama dengan suami dia ni, tengok sehat, segar bugar, gemuk, penuh dengan susu. Dan rezeki yang tidak putus-putus dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada keluarganya, kepada keluarga Halimatus Sa'diyah dan juga suami. Lalu apa lagi yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Halimatus Sa'diyah? Suatu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al ghilmani fa akhadhahu fa sar'ahu fa shaqqa an qalbihi فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا قد كان محمد قد قتل فاستقبلوه وهو منتكع اللون. Jadi ketika mana Rasulullah SAW berada di rumah Halimatus Sa'diyah, setengah riwayat mengatakan ketika itu umur Nabi 4 tahun. Nabi umur 4 tahun, berlakulah suatu pembedahan kali pertama oleh malaikat Jibril ke atas dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dahsyat Nabi kita. Jadi kita ni kalau kita tak berasa kagum, tak berasa takjub,
tak berasa teruja dengar kisah Nabi kita. Kita nak teruja dengan kisah siapa lagi? Takkan nak dengar kisah Atromeng, Batman kan? Anak-anak kita cerita pasal Nabi kita supaya dia kagum, supaya dia rasa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan insan yang biasa. Insan yang patut diagungkan, insan yang patut dimuliakan. Bahkan kalau kita tak puji Nabi pun, kita tak mengagungkan Nabi pun, martabat kerasulan, martabat Nabi ni sentiasa naik di sisi Allah Ta'ala. Ada setengah orang dia kata, perlu kau kita sambut maulid ni, sahabat tak sambut, salafus soleh tak sambut. Dia kata, jadi kita ni sayang juga ke Nabi, walaupun kita tak menyambut maulid. Dia kata kita berkagum juga kepada Nabi, tapi cinta kami, kagum kami kepada Rasulullah seperti mana yang dilakukan oleh para salafus salih, para sahabat mencintai, mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Maulidur Rasul itu adalah suatu sunnah yang disambut oleh Nabi, oleh para salafus salih, dia lah orang yang paling bergembira sekali. Dia kata lagi. Jadi kita ni dengan Nabi jauh. Pertama masa, kedua jarak perjalanan. Masa kita dengan Rasulullah 1000 tahun lebih biasa. Perjalanan kita pun beribu-ribu berbatu-batu kilometer. Kalau kita pada hari ini tidak diingatkan tentang Nabi kita, tidak disambut sambutan Maulidur Rasul, dia sama aja. Setengah orang kadang-kadang dengan nama maulud ni, tak boleh, bid'ah. Tapi kalau majlis memperingati Rasul, okey, tak ada masalah. Jadi benda ni, kita duduk sambut maulid ni, kita duduk cerita pasal apa? Pasal sirah Nabi, pasal kemuliaan Nabi, pasal hadis-hadis berkaitan dengan kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pasal kini ni gong. Nak abalan orang. Kita nak ajak umat supaya cinta, kenal, ambil iktibar di sebalik kisah Rasulullah. Dia pula duk uji, duk cerca, duk kata bid'ah dan sebagainya. Jadi benda-benda lagu ni tak perlu nak buat balah, tak perlu nak pertikaikan. Pakai kita pakai apa? Pakai semangat. Builah apa saja. Kalau tempat kita orang-orang dulu masuk je boleh mulut, tiap-tiap malam ada sambutan mulut, rumah ke rumah. Hak ni mari Paisyak rumah hamba buat maulid sikit. Cuma kita perbaiki. Kalau dulu kita kata pergi rumah saudara kita, pakai bangun caca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah-surah selawat tu doa-doa. Silakan jamu. Jadi kalau nak baiki, kalau kita kata nak tambah baik, kita beri 1-2 hadis sebagai peringatan. Kita jamu orang tu boleh pahala kan tu. Sebab tu kita jamu orang tu sebab apa? Tanda kita gembira kerana datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lebih. Sudah tentu lebih. Jadi hebatnya ulama kita dulu, dia didik masyarakat ni supaya cinta Nabi. Balik rumah, bicara dengan anak-anak. Sambil-sambil kita rumah, kita jamu makan kau orang. Semua tu ada hadis-hadis yang sabit tentang kelebihan kita menjamu orang. Kalau tak mampu nak buat di rumah, ikutlah buat di masjid, di surau. Sekadar kita mampu. Jangan ikut orang, maknanya ikut kemampuan kita. Jadi nak banyak semua amalan-amalan yang kita buat dulu, waktu tu guru kita tinggalkan, orang-orang tua kita buat dulu, hak tu semua tu dipanggil apa tu? Penzahiran rasa gembira hati kita kerana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita sebut tadi lah, setara Abu Lahab orang yang kupu dengan Nabi, hingga Allah Ta'ala cerita dalam Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab
wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Mana Allah cerita dalam Quran laknat kepada Abu Lahab. Setara dia tu pun diberikan keringanan. Kerana apa? Gembira hati dia kerana Rasulullah. Jadi tak payahlah kita nak buat banding. Oh, kalau pun setakat gembira dengan lahir Nabi, setakat orang panggil apa? Cinta di mulut tapi tidak mengikut sunnah, tidak mengikut ajaran Nabi, ambil separuh, tinggal separuh, itu cinta yang dusta. Jangan kita kata lagu tu, kan? Sebab iman kita ni tak sempurna. Tiap-tiap orang ni ada sudut baik dia, ada sudut tidak baik dia. Ada orang panggil hak molek, ada hak tak molek. Ada hak taat, ada hak maksiat. Ambos sendiri gitulah. Jadi kalau dia rasa suka hati nak sambut kepada cinta Rasulullah, rasa suka hati, tak apalah. Walau dia tak sembahyang pun, walaupun dia tak sempurna lagi ketaatan-ketaatan lain, ada rasa cinta kepada Nabi itu pun, mudah-mudahan Allah kuatkan lagi perasaan cinta dia kepada Rasulullah sehingga dia mampu meninggalkan segala maksiat-maksiat yang lain dan dia boleh kuatkan hati dia melakukan ketaatan. Jangan kita duduk belakang orang gitu, kita belakang gitu, kan? Oh, biarlah aku ni memang ahli maksiat, ahli neraka tu tak terima. Sedih hati dia, kecil hati dia. Janganlah gitu. Sebab takdir kita pun kita tak tahu nasib kita di hadapan Allah bagaimana. Jadi betul lah kita kata cinta kepada Nabi itu bukan hanya sekadar ungkapan di lidah, tetapi mesti dibuktikan. Tidak ada satu cinta pun tanpa pembuktian. Kita sayang orang Tino, saya ke bini kita, kan? Satu orang pukul MSC, pukul 1 pagi. Abang, boleh tak tolong pergi beli ais krim? Ais krim. Alamu ni tak ada masalah lain nak minta pukul 1 pagi ni. Gila abang, saya buat kejap. Tapi kalau ada cinta di hati kita, okey, baik, insya-Allah. Nanti abang pergi sekarang, abang pergi kejap lagi. Gi tu dengan keadaan hak suka hati, gi dengan keadaan hak tidak mecok, gi dengan keadaan dia rasa puas bila dia dapat memberi sesuatu kepada orang yang dia sayang, dapat menunaikan sesuatu yang orang yang dicintai oleh dia, permintaan orang yang dicintai. Kerana apa? Kerana ada cinta, kerana ada rindu, kerana ada kasih, kerana ada sayang dalam hati. Tapi kalau bukan kerana cinta, semua esok-esok lah tak ada nama yang mengaku apa mana mungkin gitu. Itu beza dia, kan? Jadi kita ni kalau ada cinta dalam hati kepada Rasulullah, tak apa, buktikan lagi, minta taufik dengan Allah. Sebab Nabi kata apa? Al-mar'u man ahaba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintai olehnya. Bahkan hadis yang jelas Nabi kata apa? Syafaati li ummati minal ahli al-kaba'ir. Syafaat aku ini untuk umat-umatku di kalangan mereka yang melakukan dosa-dosa besar, ahlul kaba'ir. Kita ni kalau duduk berasa dekat dengan Allah, kalau mari masjid hari-hari, kalau duduk sujud, duduk sembahyang jemaah, layak kedak kita ni syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tentu lagi dia boleh jadi orang yang kita anggap, yang kita pandai hina, hak tak mari masjid, hak tak mari sembahyang jemaah, hak duduk bergelumai dengan dosa, dengan maksiat tu, hak tu yang Nabi cari, hak Nabi pilih. Sebab apa? Mungkin sebab cinta, rindu di lubuk hati dia yang dalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita menjadi orang yang sombong, dan dalam masa yang sama juga jangan kita meredai sesuatu maksiat. Kita benci kepada sesuatu tu kerana maksiat perbuatan, bukan benci kepada diri batin tubuh seseorang. Itu selalu kita ingatkan. Baik. Jadi hadis, kita habis hadis tadi. Ketika mana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Halimatus Sa'diyah, setengah kata umur 4 tahun. Jadi Rasulullah didatangi oleh Jibril.
Dan ketika baginda sedang bermain bersama dengan teman-temannya, kemudian Jibril tadi membawa baginda pergi lalu membarikannya, membelah dada dan mengeluarkan segumpal daging yang kita kata qalbun. Seraya berkata, lalu Jibril ni kata, sesungguhnya ini hadza hadzus syaitani mink, inilah bahagia syaitan hak ada dalam dirimu. Kita ni tu ada dah. Hak bahagia syaitan dalam hati kita ni tu ada dah. Sebab tak ada malaikat pun mari belah, mari cuci. Kita kena cuci sendiri. Cuci dengan zikir, cuci dengan taubat dan sebagainya lah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala yang menyucikan Rasulullah. Allah Taala yang memerintahkan Jibril alaihissalam untuk turun bersih belah dada Nabi, belah secara hissi, bukan maknawi. Makna belah-belah sungguh. Bukan khayalan ke, gambaran ke, melalui mimpi ke, tak. Belah-belah sungguh. Lalu ketika tu Jibril menyucikan segumpal daging tersebut di dalam bekas emas yang berisi air Zam-Zam. Setelah itu Jibril membalut hati itu dan mengembalikannya ke tempatnya. Kanak-kanak yang berada di situ berlari mencari ibu baginda. Jadi 2-3 orang ada anak-anak kecil hak bermain dengan Rasulullah ketika itu. Berlari pergi cari mak Nabi. Lalu berkata kepada Halimatus Sa'diyah, ibu baginda di sini iaitulah Halimatus Sa'diyah, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Muhammad mati dah. Ada orang bunuh Muhammad dah. Lalu mereka bersama-sama menuju kepada baginda. Jadi setelah mana diberitahu kepada Halimatus Sa'diyah, jadi masing-masing ni pun pakat mari kita tengok mana-mana Muhammad. Maka bila menuju kepada Rasulullah, ketika tu didapati wajah Nabi ni dalam keadaan yang pucat lesi. Dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah diperlihatkan bekas jahitan tersebut di dada baginda. Jadi Anas sendiri saksikan bekas daripada bekas jahitan kerana dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dada ni setengah ulama kata sebanyak 3 kali setengah riwayat. Pertama ketika disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, kedua ketika kebangkitan Nabi menjadi Rasul sebelum Nabi diturunkan wahyu oleh Allah, yang ketiga ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yang ni pun kisah yang masyhur juga. Ada setengah riwayat mengatakan 4 kali, iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai umur akil balik, maka dibelah dada Nabi sekali lagi. Jadi Nabi ni memang tidak ada satu bahagian pun daripada syaitan di dalam hati dia. Bahkan qarinnya Nabi itu telah pun Islam. Sebab setiap manusia tu mempunyai qarin. Qarin ni kita kata pendamping, jin yang Allah Ta'ala cipta atas tiap-tiap diri kita. Maka tiap-tiap qarin yang dimiliki oleh kita ni adalah kufur, tak beriman kepada Allah Ta'ala. Melainkan qarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qarin Nabi itu adalah Islam, beriman kepada Allah Ta'ala. Setengah ulama kata yang dimaksudkan qarin Nabi itu Islam kerana qarin ni, jin hak kufur ni tak boleh nak buat apa-apa kepada Nabi. Kerana apa? Kerana tidak ada satu bahagian pun di hati Nabi ni untuk syaitan. Baik. Dibelah dadanya dada Nabi dengan hikmah dan iman dan dikeluarkan bahagian syaitan di dalamnya. Dan baginda juga disusukan oleh Suwaibah al-Aslamiyah yang merupakan hamba perempuan Abi Lahab, dan dijaga baginda oleh Ummu Aiman, iaitu namanya Barakah, yang berasal dari kota Habasyah, yang diwarisi dari ayah baginda. Dan tatkala baginda dewasa, beliau dibebaskan dan dikahwinkan dengan Zaid bin Harithah. Jadi itulah kisah berkenaan dengan Nabi kita. Kemudian kata musannif kita, nasya'atuhu sallallahu alaihi wasallam, perkembangan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu taala alam wa ilmu matam. Jadi setakat ini dan untuk malam ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan manfaat daripada segala kisah-kisah sirah berkenaan dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.